Assalamualaikum dan selamat pagi. Ini Niaga Awani bersama saya Fahmi Izzuddin dan semestinya kita akan bawakan kepada anda pelbagai tumpuan berkenaan ekonomi, bisnes, kewangan tempatan serta antarabangsa. Dan kita mulakan dengan laporan pertama. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Ekonomi sedang memperinci beberapa langkah penyelesaian pantas dalam menangani isu kos sara hidup termasuk pelan tindakan kerjasama rentas kementerian. Kedua-dua kementerian itu bersetuju mewujudkan sekretariat bersama yang akan menjadi platform di peringkat pegawai untuk membincangkan peranan pelbagai agensi dalam menangani isu kos sara hidup. Menerusi satu kenyataan bersama, kedua-dua kementerian itu memaklumkan beberapa prosedur pelaksanaan dasar sedang dikemaskini dan dijangka dilaksanakan bermula penghujung Januari tahun depan. Malah katanya kerajaan sentiasa komited membantu rakyat menangani isu itu, namun setiap langkah yang diambil perlu dipastikan tidak menjejaskan kedudukan ekosistem perniagaan dan industri yang masih dalam tempoh pemulihan pasca pandemik COVID-19. Tegas kedua-dua menteri, usaha mengawal inflasi dan kos sara hidup memerlukan kerjasama semua pihak yang berkaitan dalam rantaian nilai termasuk kerajaan, pengeluar, peniaga serta rakyat kerana isu itu bukan hanya mengenai harga murah tetapi juga harga yang adil kepada pengeluar, peniaga dan pengguna. Kerajaan berharap usaha berkenaan akan memudahkan pengurusan kos dan seterusnya memastikan segala penjimatan dapat dialirkan kepada pengguna, seterusnya meringankan beban kos sara hidup rakyat Malaysia. Orang ramai disaran memperkukuh peranan mereka sebagai pengguna bijak dengan memfokus kepada 4 langkah iaitu merancang perbelanjaan dan menyesuai kecenderungan jika terdapat barang pengganti kepada barang yang telah meningkat harganya. Katanya pengguna juga perlu sentiasa membuat perbandingan harga menerusi aplikasi Price Catcher dan membeli dalam kuantiti yang diperlukan serta tidak mengamalkan pembelian panik. Menurut kenyataan itu, kerajaan telah pun mengambil beberapa tindakan jangka panjang dan pendek dalam menangani isu kos sara hidup, antaranya mengekalkan tarif elektrik bagi pengguna domestik, komersial dan industri selain kawalan harga dan subsidi ayam standard serta telur grade A, B dan C hingga suatu tempoh yang ditetapkan. Katanya kerajaan turut memutuskan untuk mengimport telur bagi sehingga bekalan daripada pengeluar tempatan kembali pulih dan padi beras nasional berhad Bernas pula akan menyalurkan peruntukan RM60 juta kepada pesawah, masing-masing RM10 juta bagi 2022 dan RM50 juta pada 2023. Baik, isu keterjaminan makanan bukan perkara baharu. Ciri kerapuhan keterjaminan makanan menyerlah di bawah pandemik COVID-19 dan polisi demi polisi dilaksanakan, namun sektor ini hanya mampu menunjukkan kadar pertumbuhan lebih perlahan berbanding permintaan. Kecuali sektor ayam daging dan daging khinzir, sektor lain menunjukkan kadar sara diri SSR menurun sejak 1990 hingga 2020. Masalah utama sektor makanan adalah pertama, produktiviti rendah dan kedua, kos pengeluaran terutama input sangat tinggi. Ini menyebabkan margin keuntungan menjadi rendah, lantas tidak menarik petani atau usahawan baru. Dan yang ketiga, masalah struktur serta institusi mengekang pembangunan kapasiti petani. Seperti sering dihujahkan sebelum ini, jika negara mengulangi dasar dan strategi yang sama, hasilnya adalah sama jika tidak lebih lembap. Oleh itu, perubahan struktur besar diperlukan untuk mencapai tuntutan diputuskan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam sidang kemuncak Sistem Makanan 2021 iaitu sistem makanan lestari, berdaya tahan dan setara mendepani cabaran multidimensi. Dan bersama kita pada pagi ini di talian Encik Muhammad Syahni Abdullah iaitu yang di-Pertua Pertubuhan Rangkaian Pembangunan Kesinambungan Malaysia SAS dan Malaysia. Encik Syahni, apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi, khabar baik, Alhamdulillah. Okey, Encik Syahni, berbual tentang soal keterjaminan makanan. Dalam mencari solusinya, dua langkah kita perlu lihat. Pertamanya kita perlu lihat dari jangka pendek dan juga jangka panjang. Namun kita fokus dulu kepada jangka pendek. Item seperti telur contohnya, yang kadar sara diri SSR-nya melebihi 100% juga tidak cukup di pasaran. Dalam pada itu, kita import telur dari India. Jadi, bagaimana solusi dagangan harus bersifat berdaya tahan untuk jaminan berterusan kerana isu utama dalam krisis telur ini adalah kos pengeluar yang semakin meningkat. Adakah pemansuhan harga kawalan mampu mengekang kekurangan bekalan pada akhirnya?
Okey, untuk tindakan jangka pendek, memang kerajaan telah buat keputusan untuk import bekalan telur ayam. Walau bagaimanapun, kita juga harus membuat persediaan supaya perkara terkejut begini tidak berlaku. Setahu saya, pihak farmer akan buat pancian di pasaran tentang bilangan ternakan dan sebagainya di setiap ladang-ladang ternakan. So, kalau pancian ini dibuat dan pemantauan dilakukan secara berterusan, tidak mungkin ada keadaan macam ini di mana tiba-tiba pengguna pula menghadapi masalah tiada bekalan telur di pasaran. Sepatutnya itu harus dijangka oleh pihak berkuasa lebih awal dan buat tindakan untuk mengelakkan ketiadaan bekalan di pasaran. So, walaupun tindakan jangka pendek adalah satu yang tidak baik untuk negara, tetapi itu harus dibuat. Dan satu perkara lagi adalah tindakan pengguna sendiri, ya. Ramai katakan, kerajaan tak buat, kerajaan suruh jangan makan ayam. Kita ambil mudah peranan pengguna dalam pasaran. Kalau kita faham ekonomi, segalanya akan berpandukan pada tawaran dan permintaan di pasaran. Penentuan harga bergantung pada tawaran dan permintaan. Dia ada kecuali pengguna bersatu. So, bermakna kalau pengguna boleh bertindak secara bersatu, mekanisme pasaran tu tidak akan berlaku dan menjadikan pengguna sebagai mangsa. Bermakna pihak pengeluar ataupun orang dengar boleh manipulasi pasaran, kononnya tiada bekalan ataupun lebih permintaan ataupun ada faktor cuaca dan sebagainya untuk manipulasi harga. Dan juga saya pun tidak boleh terima tentang katakan harga makanan ternakan telah melonjak dengan tiba-tiba. Kalau kita berujuk pada harga sumber makanan ternakan seperti kacang soya dan juga jagung, kita boleh tengok harga di pasaran dunia memang turun naik, bukan meningkat saja. Seperti juga apa yang berlaku pada minyak sawit. Tak pernah harga sawit itu terus naik saja, dia naik turun. Sama juga keadaan kepada kacang soya dan juga jagung. Tetapi makanan ternakan dijual di pasaran tak pernah turun. So ini perlu diambil perhatian oleh semua pihak, termasuklah pihak pembuat dasar. Alasan kata harga sumber makanan ternakan naik dan harga makanan ternakan naik menjadikan satu alasan mudah untuk mewajarkan ketiadaan bekalan, penternak tidak mau ternak ayam ataupun ayam telur menghadapi kenaikan kos dan sebagainya. So ini perlu dimendalami supaya kita boleh menguruskan bekalan makanan dalam pasaran dengan lebih berkesan. Ya. Baik, Cik Syahani. Banyak perkara sebenarnya yang kita pelajari sejak pandemik melanda negara dalam konteks keterjaminan makanan, kerana dari situ kita dapat lihat kita mempunyai kekurangan serta kelemahan kita. Jadi berdasarkan apa yang telah kita lalui,
apakah perkara yang boleh kita pelajari ataupun harus kita ubah secara secepat mungkin, lebih-lebih lagi dalam konteks keterjaminan makanan? Sebab ada yang dikatakan sudah tiba masanya kita hasilkan dedak sendiri. Ada juga yang melihat isu kartel adalah kuncinya. Melainkan ada juga yang berkata bahawa isu monopoli merupakan punca kepada permasalahan keterjaminan makanan ini. Ataupun bagaimana Encik Syahni? Memang ada asasnya tentang kekhawatiran tentang mainan berbentuk kartel ataupun amalan-amalan monopoli dalam pasaran. Okey, balik pada keterjaminan makanan. 80% daripada tanah pertanian di Malaysia ditanam dengan kelapa sawit. 80% tahu. Dan hanya kurang daripada 1 juta hektar ataupun 700,000 hektar diusahakan untuk mengeluarkan tanaman makanan, bukan komoditi, ya. Itu sendiri menunjukkan satu ketidakseimbangan dari segi pengeluaran makanan negara. So dengan itu kita perlu ada dasar-dasar untuk mengubah ketidakseimbangan ini, ya. Bukan kita nak pergi tebang hutan untuk tanaman makanan, tetapi kita kena ubah nisbah tanaman pertanian di negara ini, termasuklah bekalan makanan ternakan. Encik Syahni, ya. Berbual soal dengan keterjaminan makanan ini mendepani tahun 2023, berbekalkan beberapa hari lagi sebenarnya. Saya kira ada satu perkara yang sering dikaitkan dengan bidang pertanian khususnya, iaitu aspek teknologi. Mampukah aspek teknologi menyelesaikan soal produktiviti pertanian dan makanan? Kerana smart farming kita ni masih jauh ketinggalan dan memerlukan usaha berterusan dan jitu. Jadi apa bentuk galakan yang boleh kita perkasakan dalam aspek teknologi pertanian ini, Encik Syahni? Kita dengar benda-benda canggih lah, smart farming dan sebagainya. Teknologi bukan semestinya benda yang mahal ataupun berkomputer, AI dan sebagainya. Kalau kita ambil pun, tanaman sawit ataupun bahan tanaman sawit yang ada ditanam di negara ini, potensi dia 30 tan sehektar, 30 tan tandan basah, 30 tan. Tapi purata nasional hanya 17 ke 18 tan. Bermakna hampir kita ada potensi untuk naikkan 40% produktiviti negara hanya dengan pengurusan. Kita boleh rujuk pada laporan-laporan semua syarikat perladangan. Ada yang boleh capai 27 tan. Ada yang masih kurang daripada 20 tan. So, bukan besar teknologi dia, hanya satu aspek penting adalah kelembapan tanah, air, pengurusan air adalah amat penting. So memang teknologi penting. Saya pun berurusan dengan ramai petani-petani. Mereka rasa mereka sudah 20-30 tahun mengusahakan ternakan ikan ataupun ternakan lembu ataupun sayur-sayuran, dan mereka begitu sukar untuk mengubah ataupun menerima penemuan-penemuan ataupun teknologi untuk mengubah ataupun meningkatkan produktiviti mereka. So, kita pun ada Pelan Agromakanan Negara memperincikan pelbagai usaha untuk meningkatkan produktiviti pertanian negara, tapi itu perlu dicergaskan. Sepatutnya sehari-hari kita tengok di mana-mana saja mungkin paparan-paparan untuk mendidik penternak dan juga petani untuk mengubah sikap untuk membawa teknologi. Dan juga dalam hal ini, teknologi ini
dasar-dasar amalan-amalan agensi juga perlu diubah. Saya juga terima maklum balas daripada petani-petani, termasuklah petani muda baru keluar sekolah, dia pun usahakan 5 ekar tanam sayur dan memang berpendapat tinggi, tetapi peranan agensi adalah amat mengecewakan. So saya tidak mau terperincikan, tetapi pihak yang bermuat menteri baru harus membawa perubahan dalam pelaksanaan supaya banyak kawasan dalam 700,000 ekar hektar yang terbiar, di antara yang terbiar tu boleh diusahakan jika usahawan nampak bantuan yang benar-benar mencerdaskan ataupun memacu perubahan di kalangan petani dan penternak. Ya. Encik Syahni, kita sememangnya perlu wujudkan skala dalam penghasilan makanan supaya hasil dapat ditingkatkan beserta dengan kualiti dan pada masa sama petani kecil juga dapat pendapatan yang lebih. Usaha ini kita pernah mahu laksanakan dalam bentuk konsortium dan berbekalkan beberapa minit saja lagi ni, secara ringkasnya, adakah ini wajar dilaksanakan lagi? Saya tidak begitu menyokong saranan bahawa kita perlu wujudkan estate dan sebagainya. Tapi kluster mungkin. Tetapi kalau kita pandukan pada negara-negara yang menjadi pengeluar pertanian seperti Jepun, Korea, Taiwan, Thailand, even China pun, petani adalah petani kecil. Even pertubuhan pertanian sedunia pun mengesyorkan supaya petani kecil lah akan memberi makan pada seluruh dunia. So kita harus alih daripada pandang pada estate kepada memperkasakan petani kecil dan memberi mekanisme ataupun cara ataupun pembiayaan sewaan dan sebagainya seperti jentera ataupun perkasa lain yang tidak mudah diperoleh oleh petani kecil tetapi boleh disewa ataupun dipajak daripada agensi-agensi yang membantu petani dan penternak. Dan juga satu lagi perkara adalah pertubuhan-pertubuhan yang mewakili petani dan penternak harus dikepimpin oleh penternak dan petani, bukan oleh orang ada kedudukan ataupun orang politik. Saya pun mendampingi ramai penternak dan petani dan mereka menjadi ahli koperasi, ahli persatuan petani ataupun penternak, tetapi ketuanya orang politik. Dan kalau tanya apakah aktiviti, tiada. So, bermana pimpinan dan agensi-agensi harus memainkan peranan supaya pertubuhan-pertubuhan petani dan peternak itu dirubah supaya petani sendiri menguruskan program-program untuk kepentingan mereka, bukan oleh orang yang dinampak boleh dijadikan pemimpin tetapi mereka tiada kesedaran ataupun pengalaman apakah masalah yang dihadapi oleh ahli-ahli untuk merancang tindakan-tindakan untuk membela ahli-ahli persatuan ataupun koperasi sedemikian. Ya, baik. Terima kasih Encik Syahni Abdullah yang di-Pertua Pertubuhan Rangkaian Pembangunan Kesinambungan Malaysia SUSDAN Malaysia di atas penjelasan itu sebentar tadi dan juga memberi perspektif berkenaan usaha negara dalam mencatur solusi jangka panjang dan pendek dalam konteks keterjaminan makanan. Niaga Awani berehat seketika kembali selepas ini.